Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Pertama kali mari kita sama-sama memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat bersua untuk sama-sama kita menekuni, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita yang tidak seberapa ini diberkati dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ya Allah, kita masih lagi berada di permulaan surah An-Nur. Dan pada pertemuan yang lalu kita masuk ke ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Itu masih di awal ayat. Untuk Quran masih berada di muka surah yang pertama daripada surah An-Nur. Jadi ayat 6, 7, 8 dan 9 iaitu tajuknya iaitu berkaitan dengan hukum qazaf. Kita sebut pada pertemuan yang lalu tafsiran ayat 6, 7, 8 dan 9, iaitu ayat yang berkaitan dengan pensyariatan hukum li'an, pensyariatan hukum li'an. Jadi kita baca sikit sebelum kita sentuh beberapa tajuk, beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Itu daripada ayat 6 sehingga ayat 10. Ayat 10 ditutup sebagai satu kesimpulan. Jadi apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang menuduh istrinya dengan tuduhan berzina, tetapi mereka tidak mendatangkan saksi-saksi selain dari diri mereka sendiri, maka saksinya ialah 4 kali bersumpah demi Allah bahawa ia sememangnya daripada orang-orang yang benar. Itu ayat 6. Yang ke-7, dan pada kali yang ke-5 bahawasanya kutukan Allah, laknat Allah ke atasnya jika ia daripada orang-orang yang berbohong. Kemudian ayat yang ke-8, dan boleh tertolak daripada istrinya itu hukuman 4 kali, dan boleh tertolak daripada istrinya itu hukuman siksaan, iaitu dengan 4 kali bersumpah demi Allah bahawa suaminya itu sememangnya daripada orang-orang yang berbohong, dan pada kali yang kelima bahawasanya kemurkaan Allah ke atasnya jika suaminya itu daripada orang-orang yang benar. Jikalau tiada kerana Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya disiksanya kamu dengan segera.
Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi bijaksana. Ini terjemahan saya ambil daripada tafsir Ustaz Masal Haji. Okay, baik. Jadi kita dah bincang pada pertemuan yang lalu tentang hukum li'an. Hukum li'an. Jadi kalau kita mengaji kitab fiqh, agak li'an itu tajuk apa? Ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Rukun yang 4 tu agak rukun yang mana? Dia berada di bawah bab munakahat. Tapi dia masih ada kaitan dengan bab bab hudud. Iaitu dia merupakan antara perkara-perkara, salah satu daripada perkara yang menyebabkan perkahwinan itu terbubar. Yang kita tahu talak, cerai dengan lafaz talak. Itu merupakan salah satu daripada elemen untuk pembubaran perkahwinan. Selain daripada itu, apa ada hukum yang lain yang menyebabkan perkahwinan terbubar? Iaitu khalaq iaitu orang disebut sebagai tebus talak. Contohnya seorang isteri itu memang dia tak mau lagi dah, masalah macam-macam, dia tak mau, tapi suami tak mau lepas dah, maka ketika itu dia boleh buat tawaran kepada suami dia, bang, ceraikan saya, kalau bercerai mesti sebiji. Kan? Itu nama apa? Tebus talak. Ya, persyariatan juga ada. Itu ayat dalam surah Al-Baqarah. Dan juga antara elemen untuk pembubaran perkahwinan itu pasal ini berada di tangan hakim. Hakim panggil kedua isteri, suami isteri sekiranya ada masalah bincang-bincang, kena hakim buat keputusan buat suami melepaskan isterinya. Dan salah satu yang lain pula iaitu kes li'an. Jadi hari ini mungkin kita sebutlah orang buat apa, topik kita masuk bab fiqh sikit secara ringkas berkaitan apakah itu li'an. Li'an. Kalau eja apa? Kalau nak eja Rumi tu L-I buat hadu lagi. Benda tu panggil apa benda tu ada tahap huruf A tu N. Baru dia punya li'an. Kata dia L-I-A-N, li'an. Nak tampak li'an susah kan? Kadang-kadang susah. Pembaca berita apa tak masalah. Memang istilah dia. Rakyat diseru, pihak kerajaan menyeru kepada rakyat-rakyat untuk sama-sama kita melakukan sembahyang istisqa. Kerana hujan yang tidak turun berapa lama, sebab istisqa. Jadi tak mana sedap kita dengar pada semua dengar. Istisqa, bunyi istisqa. Jadi agak popular, agak dengar tak sedap. Hukum hudud pun jadi hukum hudud lah. Jadi banyak semua ni tak tidak ni. Pihak DAP menentang hukum hudud. Contoh hudud tu nama berbohong kan. Tanya sama hudud M. Nasir. Jadi ini li'an. Ni istilah-istilah ilmiah. Kita kena sebut begitu ya. Kadang-kadang masalah apa sebut tak betul juga. So, saya maaf sedar tu. Mereka ni sumbang muhrim. Bukan sumbang muhrim. Muhrim tu orang ada dalam ihram haji. Ya? Orang yang berada dalam ihram haji. Sumbang muhrim. Dia tu muhrim apa? Batik bayar. Tu sedar dengar. Rupanya mahram. Ingat. Rupanya mahram. Iaitu orang yang diharamkan berkahwin. Kalau muhrim, mana orang yang sedang dalam ihram haji ataupun umrah, itu nama sebagai muhrim. Kalau orang tak ada nikah sama-sama mereka ni panggil mahram. Banyak istilah ilmiah yang sebenarnya kita kena kekalkan, walaupun kita itu adalah rumit, tapi kita kena kekalkan. Masa-masa tragedi mereka menerima kejadian ini dengan reda. Jadi dia tak pernah sedap. Pokoknya reda tu daripada perkataan reda, syarat. Bunyi reda, jadi reda. R-E-D-A, reda.
Ramadan jam tu dah. D-H-A-N. Jadi Ramadan. Orang sebut punya tu larinya ni Ramadan. Okey, baik. Jadi li'an, kalau Arab kan lam, ain, alif, nun. Li'an. Jadi li'an ni daripada sudut bahasa, iaitu daripada perkataan apa? La'nah kan, ada perkataan la'nat. La'nat tu maksud apa? La'nat ni apa? Kita ucapan la'nat tu maksud apa? At-tarbu, mana apa? Usir, jauh. Bila maksud seorang tu dilaknat oleh Allah, mana dia dijauh oleh Allah daripada rahmatnya. Mana apa? Semoga Allah melaknat dia. Allah menjauhkan dia daripada rahmat. Itu laknat. Sebab hukum ini ada berkaitan dengan al-li'an. Sebab dalam itu salah satu daripada perkara lafaz yang ada di dalam unsur li'an ini ialah lafaz la'nah. Wal khamisata anna la'natallah. Kan? Okey, baik. Sebab apa dinamakan li'an? Li'an juga disebut sebagai apa? Bila saling suami isteri saling laknat berlaknat. Saling kutuk mengutuk salah. Laknat yang mana mengutuk. Jadi kata ada yang berzina, dia balas aku dak. Hang ni bohong. Aku betul. Kata. Disebut sebagai mula'anah. Bahasa Arab sebut mula'anah, saling melaknati. Adapun daripada sudut syarak, li'an maksud istilah fiqh, istilah syarak apa dia? Sudut bahasa dia, li'an maksud apa? Daripada laknat maksud apa? Jauh daripada apa? Jauh daripada rahmat Allah. Kalau seorang tu kena apa? Laknat Allah. Anna la'natallahi wa yal'anuhumul la'inun. Mana melaknat mana? Mendoakan supaya orang itu jauh daripada rahmat Allah. Daripada sudut istilah iaitu apa? Li'an ni iaitu apa? Beberapa kalimah, beberapa ungkapan yang tertentu yang dijadikan hujah bagi seseorang yang terdesak untuk mengqazaf mereka yang telah mencemarkan rumah tangganya. Iaitu beberapa kalimah yang tertentu di mana kalimah itu dijadikan sebagai hujah bagi orang yang terdesak untuk melemparkan tuduhan kepada mereka yang telah mencemarkan rumah tangganya. Siapakah yang terdesak di sini? Suami. Siapa dia? Suami. Bapa suami mungkin bila dia tengok balik rumah, tengok lelaki mana betul dalam bilik duduk dengan isteri dia. Nampak pula dia kurang senar takkan atas ni kan. Dia nak macam mana? Nak pergi panggil orang kan, sakit nak panggil nak pergi panggil apa? Pak orang. Cepat. Kita tengok bini keluar apa? Ini masalah pula. Elok kawan baru jumpa pak orang, main pak orang tu selesai dah. Kan selesai. Lagi hak suami tu jadi apa? Di luar. Dia baiklah. Di luar bagi anak dia telah mati bapak. Hantar dia betul kan. Jadi semua salah. Nak laporkan saya kena tuduhan qazaf. Tak lapor bini dah yang buat macam mana? Kalau nak lapor terpaksa kemukakan 4 orang saksi. Masalah. Kan ayat sebelum ni kita dah pelajari walladzina yarmuna al-muhsanat. Mereka yang telah melontar tuduhan kepada perempuan yang suci tapi tak mampu membawa datang 4 orang saksi, hukumnya 80 sebatan. Hukuman qazaf. Jadi ayat ini menjadi satu pengecualian kita kaji sekarang. Pengecualian daripada ayat yang sebelum yang bersifat umum. Sehingga kita boleh katakan ayat yang sebelum ini kepada perempuan-perempuan yang bukan lelaki suami isteri. Kalau kes suami isteri ada ayat lain pula. Gitu. Okey, baik. Jadi li'an ini terdapat kalimah-kalimah yang tertentu. Kalimah ini memang telah ditekskan, dinaskan dalam Al-Quran. Ayat kita pelajari itulah. Kan? Ayat yang kita sedang pelajari itu apa? Ada 2 perkataan iaitu apa? Dia kata apa? Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin. Mana dia kena ucap apa? Asyhadu billah.
inni lasadiqun fima ramaitu, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya aku benar dalam tuduhanku terhadap isteriku bahawa dia telah berzina. Ucapannya itu bahasa dia tu. Itu nama kalimah yang tertentu yang telah ditekskan, yang telah ditetapkan penggunaan kalimah tu. Kalau nak rombak kalimah tak boleh, nak guna perkataan lain tak boleh. Dia mesti guna perkataan asyhadu. Lepas tu sekali dia ada perkataan la'nah, kena guna kalimah-kalimah tu kita akan sebut. Okey, baik. Jadi ni'annya khas kepada kes suami isteri. Sebab apa? Dia terdesak. Nak cari bukti payah, nak cari bawah tadi payah. Jadi dia masih ada apa? Boleh buat pendakwaan melalui proses li'an. Dia masih boleh membuat pendakwaan melalui proses li'an. Kalau tak ada hukum ni, syarat tak turun hukum ni, naya suami disebut tu bini aku ni, akhirnya dia kena apa hukum? Hukum qadha, 80 sebatan, sebab dia tidak boleh mendatangkan dengan 4 orang saksi. Sebab apa hukum ini dinamakan sebagai li'an? Sebab apa dinamakan sebagai li'an? Kalau soalannya, sebab apa nama li'an? Lam, ain, alif, nun. Ibarat perkataan la'nah, lam, ain, nun, ta kan? La'nah. Sebab apa? Di dalam kalimah-kalimah yang ditekskan dalam ayat tadi terdapat perkataan la'nah. Kita baca kan? Mana dia? Fashahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaiha. Akal dia kelima, dia kena buat penyaksian bahwasanya laknat Allah ke atasnya kalau dia berbohong. Ada laknat situ. Okay, baik. Yang kedua, apakah hikmah daripada pensyariatan hukum li'an? Ayat li'an ni, ayat nombor 6, 7, 8, 9 ni, dia turun selepas daripada ayat apa? Sebelum ni, ayat nombor 5. Lama tempoh turun tu. Sebelum itu, para sahabat faham kata apa? Bila tuduh saja apa? Seseorang perempuan yang bersih, yang suci kehormatannya dengan apa? Dia melakukan zina. Kalau tidak mampu buat 4 orang saksi, hukum dia sebatan 80 kali. Tak kira suami isteri kan bukan suami isteri. Jadi benda ni kadang-kadang agak menyusahkan sahabat sehingga apa berlaku asbabun nuzul dan sebul dulu. Sampai bawa kes-kes yang berlaku kepada para sahabat. Bila seorang sahabat nampak Hilal bin Umayyah, dia mengadu kepada Nabi, kata dah Syarif bin Samham telah bersama dengan isteri dia. Lepas tu Nabi kita mana dia? Nabi kita al-bayyinah au haddun fi dhahri, umai bukti ataupun aku sebab belakang kamu. Jadi kalau orang susah kalau ni, memang betul yang berlaku. Sehingga lepas turun ayat ini yang melepaskan sahabat yang berhadapan dengan masalah tersebut, hingga Nabi panggil untuk bersumpah ataupun bersumpah li'an ini. Hanya selesai dalam. Okay, baik. Jadi apa hikmah pensyariatan ini? Iaitu memberi keringanan, kemudahan kepada para suami. Sebab sukar untuk suami mendatangkan 4 orang saksi sekalinya berlaku peristiwa terhadap isterinya. Susah kan? Kalau nak panggil macam sebut tadi lah, main-main tak ada lah. Jadi suami boleh. Lagipun yang kedua ni, suami ni adakah senang-senang nak tuduh bini dia? Senang-senang kata nak kata bini dia macam ni telah berlaku. Weh payah kau. Kalau kata bini dia kena dia sekali, malu tu. Dia tidak akan mengeluarkan kata-kata tomahan kepada bini dia sendiri, melainkan benda itu benar-benar terjadi. Kalau tu lelaki ni jenis hamam yang tak ada maruah, berjadi kata jadi, orang ni kata tu belakang kira lah, orang tu jenis tak boleh buat kira ke dia. Tapi hakikat ghalibnya suami tidak akan melemparkan tuduhan terhadap isterinya dengan zina, melainkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Okay, baik. Itu antaranya, iaitu hikmahnya memberi kelonggaran kepada suami dalam masalah ini.
bila dia berhadapan dengan kes ini. Okay, baik. Kita tengok pula seterusnya. Bila kita tengok ayat tadi, apakah hukum syarak tentang qazah ni? Tentang qazah seorang suami terhadap isterinya yang disebut sebagai apa? Ya'ni. Apa hukum dia? Seorang suami mengeluarkan kata-kata tuduhan bahawasanya isterinya terlibat dengan zina. Kalau memang dia yakin mak isteri dia terlibat, ataupun zon yang kuat, sangkaan yang kuat betul, nampak bukti-bukti ataupun nampak tanda-tanda kerana yang menunjukkan isterinya terlibat dengan zina, apa hukumnya? Boleh dia nak lontarkan tuduhan tersebut? Kalau memang jatuh memang yakin betul ataupun zon yang kuat, hukumnya adalah harus. Dia mana? Dia nak melontarkan tuduhan, nak sabitkan tuduhan, kemudian akan naik kepada mahkamah lah. Itu adalah harus. Kalau tak buat apa, tak apa. Tapi habislah maruah dia kan. Nak biar isteri gitu. Ataupun kalau dia memang tak suka, dia tutup, tak maulah menjatuhkan maruah orang yang pernah bersama dengan dia. Kalau dia tak mau, terus dia apa? Tolak isteri sebut dan tutup kes itu dia. Boleh juga. Dia tak buat mengeluarkan kata-kata, sebaliknya dia apa? Sekali tolak, senyap duluan. Boleh juga. Hukum melontarkan tuduhan kepada isteri adalah harus. Tapi isteri dia tak terlibat, dia buat keluar tuduhan juga. Itu hukum dia apa? Itu haram lah. Baik. Tapi qazah suami isteri ni boleh jadi wajib. Jadi harus hukum asal dah. Harus nak buat tak buat, tak mau tak buat tak buat. Bila keadaan yang wajib? Sekiranya dalam kes tersebut tiba-tiba lahir anak, dan si suami yakin anak tu bukan anak dia, maka ketika ni wajib dia apa? Buat tuduhan dan lepasnya buat apa? Sumpah ni'am. Sebab kalau dia masih mendiamkan diri, apa kesannya kalau dia mendiamkan diri? Sudah pasti anak tu akan dinisbahkan, dibinkan kepada dia, sedangkan itu bukan anak dia, dia yakin. Maka ketika itu wajib dia qazaf. Dan wajib sumpah li'anah, naik kes. Dia menafikan bahawasanya anak ini bukan daripada benihku. Jadi hukum dia adalah wajib sekiranya apa? Dalam kes tu ada anak. Macam mana suami nak tahu kata benar ni, anak tu yakin betul bukan anak dia? Lama tak ada sekali. Bulan kata, main anak. Main ke mana? Kan? Adalah tanda-tanda yang boleh menyebabkan timbul keyakinan tu. Contohlah, kahwin 2 bulan. Tetap bini beranak. Main ke mana? 2 bulan mana? Nampak anak sempurna elok mana sebelum tu dah pasti perempuan tersebut pernah terlibat dengan siapa-siapa. Hanya dia kena wajib membuat penafian. Dia wajib membuat penafian anak itu bukan anak dia, bukan hasil daripada benih dia. Kalau dia mendiamkan diri, orang akan menisbahkan anak itu kepada dia. Haram. Sebab hura habis. Baik. Kemudian itu sudut hukum. Apakah hukum li'an? Ada kalanya hukum asalnya adalah ibahah, harus. Iaitu boleh suami itu melontarkan tuduhan, boleh juga tidak melontarkan tuduhan kepada isterinya ketika mana dia yakin. Iaitu dia sekadar mendiamkan diri, cerai isteri dia, sengak juga. Tapi sekiranya timbul anak, ada anak, mai kok mana, waktu itu wajib dia qazaf dan dia kena untuk menafikan anak tersebut. Okay, baik. Jadi dalam masalah anak ni, dia boleh sebut apa? Bahawasanya aku benar dalam tuduhanku kepada isteriku dan anak ini bukan daripada benihku. Dia dalam ucapannya, asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah
bahwasanya aku benar dalam tuduhanku kepada isteriku, bahwasanya dia terlibat dengan zina, dan anak ini ataupun kandungan ini bukan daripada benihku. Empat kali dia kena tahu. Itu menafikan anak. Jadi kalau kita sebut balik macam mana dia boleh keyakinan tadi, pertamanya iaitu macam mana dia boleh tahu anak itu bukan daripada dia. Pertama, dia dah lama dah tak sentuh isteri dia. Satu. Setahun dah seorang kerja Singapura, seorang duduk Indonesia. Contoh, lama tak jumpa, rumah kat Malaysia, mana ni? Jadi 3 segi. Tiba-tiba balik kampung, mana? Dia boleh ingat, tengok cek balik pasport. Bila aku pergi Singapura lah, aku dah ada sapi. Kan tak kisah pergi mencok, tak ada ni. Bila aku pergi Singapura ni, dia berlupa kan. Macam Melayu dah lupa. Dia fikir ni. Itu antara tanda-tanda dia. Yang keduanya, perempuan tersebut melahirkan anak kurang daripada 6 bulan daripada tarikh berlakunya waktu persetubuhan yang pertama antara mereka berdua. Baru kahwin bulan Jun baru kahwin. Mai bulan apa? Bulan Jun kahwin, baru pertama kali bersama. Mai saja bulan Oktober tengok anak. Elok anak. Sudah tentu bahawa anak tersebut datang sebelum daripada persetubuhan pertama antara mereka. Itu antara tanda-tanda dia. Okey, baik. Jadi ketika itu wajib suami menafikan anak tersebut daripada diri dia. Kalau dia tak menafikan, maka orang akan binkan kepada dia. Ini masalah. Pokok orang tu jadi pas sanggup kan pada hukum dia. Haram hukum dia. Okey. Bagaimana cara nak li'an? Kaifiat untuk li'an memang jelas dalam ayat sebut, iaitu ayat 6 dan ayat 7. Li'an ada dua kaifiat dia. Satu di pihak suami dan satu di pihak isteri. Tuduhan dah berlaku. Tuduhan berlaku seorang suami telah mengeluarkan kata-kata bahawasanya isterinya terlibat dengan zina. Dah berlaku tuduhan. Akhirnya naik kepada mahkamah. Hakim pun akan buat pembicaraan untuk masing-masing bersumpah. Qazaf berlaku sudah berlaku. Sekarang proses yang kedua adalah proses li'an. Tiba-tiba ketika itu suami tak sanggup pula nak li'an. Dulu pula kata-kata sedap dah. Tulis ke Facebook mata, buat Twitter dia kata begini aku tu dia satu dunia dah tahu dah. Tiba-tiba hakim panggil, tak mau pula nak bersumpah ni. Jadi apa hukumnya? Hukumnya kembali kepada ayat tadi, iaitu hukuman qazaf tadi, iaitu 80 sebatan. Pada suami suami. Dia ada bukti dah tak ada dah. Lepas tu bila sumpah pula, belum apa pulang tuduhan dah. Bila sumpah tak mau pula, ketika itu sabit hukum qazaf. Ya kan? Jadi kaifiat ni, bila suami telah melontarkan tuduhan kepada isterinya, kemudian naik ke mahkamah, maka hakim akan suruh suami bersumpah. Siapa yang awal? Suami ke isteri dulu? Suami dulu. Sebab dia yang mengeluarkan kata-kata. Jadi hujah dia ialah bukan dengan saksi ni, saksi tak ada. Hujah dia ialah al-kalimat. Beberapa kalimah tadi. Itu jadi hujah dia. Okey. Kemudian bila tak ada li'an, suami akan berdepan masalah apa? Dia akan dihukum had. Bukti dah tak ada had. Maka jalan untuk keluar daripada masalah tersebut, dia dapat melepaskan diri daripada hukum had itu melalui dengan sumpah li'an. Melalui sumpah li'an. Saya kita sebut nafas dia. Iaitu li'an ni mesti di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Zaman Nabi tu, Nabi sendiri hakim. Nabi tu semua jadi general, ketua hakim negara, panglima tentera semua. Mahkamah di mana? Masjid. Jadi hakim ni untuk sumpah li'an ni mesti di hadapan hakim.
Dan seeloknya ada orang yang hadir. Waktu nak melafaz itu ada para penonton. Seeloknya yusannu disunatkan ada tu di kalangan orang yang ada nama sikit orang kenamaan, ada sekali. Kemudian ada orang yang soleh. Supaya apa? Bapa yusannu dalam kitab fiqh tu yusannu an yakunu min wujahaihim wa salihihim. Antaranya antara hadirin tu agak digalakkan supaya yang hadir tu ialah orang yang ada nama, orang VIP, orang yang terkenal sikit, orang soleh. Tu digalakkan tu ada. Bukan orang apa dia awak. Tapi tengok ni dapat sumpah ni. Kenal benda. Agak-agak apa hikmah dia? Supaya suami tu kalau dia bohong pun, Allah tak guru dah. Oh, tak jadi dia nak bohong. Tadi dia niat elok dah nak bohong. Dia tak berani mengeluarkan kata-kata. Kalau sebelum ni memang dia bohong, dia dah memang sumpah. Hai, sanggup. Kadang-kadang sanggup bersumpah. Yang untuk melepaskan daripada hukuman. Bila tengok orang yang apa? Bukan orang cerai ada depan dia ni. Mula bijak ni. Kemah dia. Kemudian pula dibuat di tempat-tempat yang ada yang agak baiklah, yang mulia, di masjid ke, di tempat-tempat di masjid. Supaya apa? Orang rasa nak bohong pun dia takut. Hang ni cakap elok di masjid. Kita berkadang ni cakap bohong lah. Sampai orang kata apa? Tu cakap orang masjid. Bila semua cakap orang masjid tu maksud apa? Kata itu antara tempat-tempat untuk pelaksanaan dia. Dan dibuat di tempat yang tinggi, yang antara yang digalakkan. Mungkin suasana mahkamah tu Allah malam lah, antara pelaksanaan kita semua di tempat yang tinggi. Mungkin duduk depan ni, duduk seorang ni, hak orang tak bisa bercakap bergaya kan? Tak bisa macam sumpah naik dah tu, kentut 8 kali. Dia lah naik imam ni pada turun ni, baru lantik je ni baru pengurusi untuk imam kan. Khutbah tak kita tuan-tuan tak imam turun, macam duduk kentut kan. Jadi bila seorang suami isteri duduk di tempat yang tinggi, tengok orang duduk, tak berani nak bohong. Hak tadi fikir elok, plan nak bohong, cakap bohong. Bila tempat itu gelap, supaya mereka betul-betul benar dalam ucapan mereka. Kemudian apa ucapan yang pertama? Yang pertama daripada pihak suami, dia berkata, asyhadu billah innani laminas sadiqin fima ramaitu bihi zawjati fulanah minaz zina wa anna hadzal walad minaz zina wa laysa minni. Okey. Boleh jadi kes bila dia nak niat ada dua situasi. Pertama, kemungkinan ada anak hasil pada kes tersebut, dan kemungkinan tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, sekadar apa dia mengatakan, aku bersaksi dengan Allah bahawasanya aku ini benar di dalam tuduhanku yang aku lemparkan kepada isteriku, nama bagian daripada zina. Tak saja. Aku benar. Dia ulang berapa kali? 4 kali. Tapi sekiranya ada anak dan dia yakin anak itu bukan daripada benihnya, dia kata apa dah? Aku bersaksi dengan Allah bahwasanya aku benar dalam tuduhanku terhadap isteriku Fulanah binti Fulan yang terlibat dengan zina. Dan anak ini, adapun kandungan ini, kalau dia ada apa? Dalam keadaan masih mengandung, bukan daripada aku. Dan digalakkan dia mengisyaratkanlah kepada isteri ni Fulanah begitu. Ini antara lafaz ni payahnya nak lafaz je nak. Fakih ajak lah kan. Akan nikah pun tak mahajab. Kan, akan nikah pun tak mahajab. Tambah hak ni, gabra gila punya kalau nak bohong. Kan. Akan nikah beberapa kali. Tak. Okay, baik. Itu berapa kali? Ucapan dia 4 kali. Kan ayat disebut fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Maka persaksian mereka itu iaitu arba'u syahadatin. 4 kali persaksian. Dia ulang, bahawasanya saya bersaksi dengan Allah bahawasanya saya. Okey, boleh teks start mana. Lepas tu habis persaksian, ulang sekali 2, masuk kali 3, ulang kali 3, ulang kali 4. Kelima ayat kata apa? Yang kelima kata apa? Kan ayat sebutkan wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin.
Jadi yang kelima dia kata apa? Yang kelima dia kata apa? Kelima ni sebelum dilafazkan yang kelima ni, hakim akan buat pesanan. Ya fulan, ingat kalau kamu bohong, kamu benar memang tak berlaku, tiba-tiba kamu berbohong dalam ucapan kamu ini, memang kami tak tahu, tapi Allah tahu. Ingat dulu. Dan Allah akan hisap kamu. Semua hubungan Allah. Ingatlah. Dipanggil kami, bolehlah nak bohong kan? Banyak tu kan, takut dia bohong. Akbar kelima ni bahaya ni. Kelima boleh kita tak, saya memang betul akbar kali tadi. Dia kata apa? Wa alayya la'natullahi in kuntum minal kadhibin. Dia kata apa? Laknat Allah ke atas saya jika saya berbohong dalam tuduhan saya. Yang kelima. Bahasa apa? Laknat Allah. Ini yang ke tidak empat kali yang kita sebut tadi. Masuk kelima. Sebelum masuk kelima, kita makan banyak. Beri beberapa peringatan. Jadi empat kali yang kelima ni dalil dari mana? Jelas di dalam ayat ini. Jelas dalam ayat tadi dan jelas berdasarkan peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, di mana Nabi panggil dia panggil Umayyah, panggil dia beberapa sahabat yang terlibat dalam kes ni dan berlaku. Ustaz, pada masa dahulu kalau kita bersumpah anak tu kita takut dah. Tapi pada masa sekarang pada sumpah anak ni macam biasa. Apakah faktor yang menyebabkan dia? Faktor yang menyebabkan sumpah anak sekarang ketika ini jadi biasa. Tak jadi takut seperti zaman dulu lah. Sebab tu dia sebab apa dah? Lah ni orang suka ambil sumpah. Cakap pun pada sumpah juga kan. Biasanya adalah apa? Iman. Yang asalnya adalah iman. Maknanya dia rasa biasa benda tu. Tak ada apa. Dia tak yakin maksudnya satu hari nanti ada satu hisab. Sebab benda ni benda akan nampak. Kalau memang kalau sumpah nak lepas masuk gedebom, dia tu bom tak pala. Bom orang apa? Bom tak memang ingat sumpah. Dia tak. Sumpah ni juga kalau kata zaman apa? Zaman Nabi Musa. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Zaman Musa bila buat perjanjian dengan Nabi Musa, apa dia? Wa rafa'na fawqakum at-tur. Kami angkat bukit kepala dia bawah tu. Kalau dia apa? Bohong apa? Kena bom macam tu. Boleh kita buat tu. Zaman Nabi Musa kan. Berani nak ni. Kan. Dia punca ni ialah apa? Dia rasa betul biasa. Tak ada iman. Mana lemah sangat iman. Dan dia juga jahil. Puncanya ialah jahil. Dan sumpah ni juga kita kena jaga juga lah. Duk berani apa-apa wallahi sekiranya kita selalu membiasakan dengan bersumpah. Allah, cerita sikit dah. Ikan hari ni lah, ya Allah, murah dia Pak Long tu je. Wallahi. Jadi benda tu nak bersumpah tu wallahi. Allah tu kan. Jadi kalau kita selalu membiasakan dengan sumpah, maka tu jadi benda tu benar biasa. Sedangkan sumpah ini dia merupakan senjata yang ampuh, yang perlu digunakan di waktu-waktu yang tertentu saja. Kalau orang tu suka bersumpah, dia ni orang payah kita nak percaya. Kan? Sikit sumpah, sikit apa? Kita boleh yang betul. Kan? Jadi orang yang mudah mengeluarkan kata-kata sumpah tu biasa-biasa saja. Allah ya aku nak cerita sikit je. Main tu. Orang ni saya tak boleh kita nak percaya apa-apa. Sebab dia bermudah bermain sumpah. Orang yang benar-benar jaga, ya Allah dalam ni aku tak mau, dia berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata sumpah. Sebab dia akan memakan diri laknat Allah. Kadang-kadang dia nampak secara fizikal kesan daripada apa? Hilangnya rahmat Allah, kesan daripada apa? Laknat Allah. Kadang-kadang nampak secara apa? Fizikal nampak lepas tu tengok balik tu sini berdebur kita tahu dia tu apa tu lah kena laknat lah tu kan kita bersyuk main lagi kita bersolok tak nampak benda tu. Kadang-kadang tak nampak macam biasa makin duk kaya lagi
Tapi rupanya dia jadi baik satu isteri teman. Dia nak makin nak jadi bah makin teruk begitu. Itu berkaitan dengan apa? Sumpah. Okey, bila apa? Seorang suami terus melafazkan ni, lafaz li'an tadi, apa hukumnya? Kesan implikasi daripada li'an daripada pihak suami. Baik, kita baca satu rujuk kepada para hakim mahkamah ni. Kalau ada kesempatan kita tanyalah kepada hakim ataupun hakim di mahkamah syariah apa. Boleh kan? Ada bisa jadi tak hakim di mahkamah. Orang kita tahu juga lah perkembangan kita. Hakim tak ada apa. Betul hakim ni cukup banyak. Kes cerai ni tak apalah, memang banyak lah. Kesnya akan berlaku tak betul. Baik. Apakah kesan implikasi apabila seseorang suami itu melafazkan li'an ini? Kesannya ada 5 hukum. Ada hukum 5 hukum. Pertama apa dia? Kes dia, suami telah melontarkan khazaf untuk isterinya. Bila kes dia, apa kesan yang suami akan berhadapan? Dia sekarang rotan sedang menanti belakang dah. Tapi dengan dia bersumpah li'an saja, maka terselamat belakang daripada disembat kes khazaf. Walaupun dia tidak mendatangkan dengan 4 orang saksi. Jadi yang pertamanya apa dia? Gugur had qazaf daripada suami. Apa yang pertama? Gugur hukuman qazaf daripada suami. Kalau dia tak berlafazkan li'an, maka dia akan berhadapan dengan hukuman qazaf sebatan 8 kali. Yang pertama. Okey. Yang kedua apa dia? Bila dia sumpah saja, hukum had zina akan sabit ke atas isteri. Hukum had zina akan sabit ke atas isteri. Mana telah sabit had zina kepada isteri, kecuali isteri itu bersumpah balas. Kecuali isteri bersumpah balas, dia balas balik lagi ayat berikutnya kita akan sebut. Kan? Ini baru di satu pihak. Kemudian yang ketiga, mereka terpisah, terbubar ikatan perkahwinan di antara mereka berdua. Terbubar ikatan perkahwinan di antara mereka berdua. Suami elok habis dia kali yang kelima, sekarang mereka bukan lagi suami isteri, walaupun dia tak melafazkan lafaz talak. Cukup yang kelima sekali, habis dah, bukan suami isteri lagi, automatik. Baiklah, itu. Dan ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Semata-mata daripada pihak suami saja, habis kali yang kelima, terus terbubar. Adapun mazhab Malik dengan Ahmad, dia kata dak lagi, hak suami saja dak lagi, tunggu isteri. Isteri balas baru apa? Terpisah. Kata Imam Abu Hanifah, dak lagi, dua-dua tu dak lagi. Lepas pada selesai isteri balas pula, hakim akan apa? Memisahkan mereka. Kok mana apa? Akan putus. Cuma tempoh masa dia. Jadi daripada yang ketiga-tiga pendapat mazhab ni, hak mana agak cepat sikit? Mazhab mana yang agak cepat sikit berubah? Dah Syafi'i lah kan? Semata-mata habis dia yang apa? Suami lafaz tu, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, selepas daripada isteri sumpah balas, baru buat. Mazhab Imam Abu Hanifah, dah lagi, tambah lagi. Hakim akan buat apa? Okay, sekarang kita pisahkan, gitu lah. Baru jadi. Kok mana pun akan terpisah, tapi tengok kadar besar tu. Nabi kata apa? Mereka berdua selepas berli'an la yajtami'a abad, tidak akan berkumpul lagi, tidak akan bersatu lagi selama-lamanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sekiranya dalam ucapan li'an tadi dia menafikan anak, jangan tiba-tiba ada anak ataupun ada kandungan, dia menafikan bahawasanya kandungan ini, anak ini bukan daripada aku. Kesan daripada ucapan li'an tadi,
anak tersebut bukan lagi, tidak boleh dinisbahkan kepadanya, tidak boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut, dan ia dinisbahkan kepada ibunya sahaja. Dalam bahasa Syafi'inya itulah anak itu dinisbahkan kepada ibunya saja, bukan kepada pihak lelaki. Baik. Dan yang kelima, hukum yang kelima apa dia? Hak keempat dia kita bahas ternafi anak. Ternafilah anak daripada dinisbahkan, dinasabkan kepada si lelaki tadi. Dan yang kelima, kelima ni haram antara mereka berdua ni selama-lamanya. Haram di antara lelaki suami isteri tadi selama-lamanya. Tadi kita dah terpisah dah kan? Dan terpisah itu haram mereka itu buat selama-lamanya. Lepas ni kau ingat balik, dah tak boleh dah. Walaupun kau tu berjanda lama, dah tak boleh dah. Dia buat selama-lamanya. Hurmatul abad. Mana apa? Haram itu selama-lamanya. Hurmatu kulli minaz zawjaini 'alal akhari ilal abad. Haraman setiap daripada suami isteri itu pada pasangannya buat selama-lamanya. Baik. Itu 5 hukum kesan daripada ucapan li'an daripada pihak suami. Okey, selesai tu kan. Kemudian bila tu isteri ni dia masih dapat menyelamatkan dirinya daripada hukuman had zina. Tadi kita sebut dah yang kedua tadi kan. Kesan daripada apa? Ucapan suami, li'an suami, isteri sekarang apa? Wajib dihad zina, kecuali sekiranya apa? Dia bersumpah balas. Jadi dia bersumpah balas. Ayat Quran kita apa? Ayat nombor 8. Wa yadra'u 'anhal 'adzaba an tashhada. Dan perempuan tersebut dapat melepas diri daripada hukuman had. Dapat lepas diri. Dengar suami kata lepas dia boleh, masih dapat selamat lagi. Jalan akhir dia tu masih ada. Iaitu dia juga kena bersumpah. Dia ada lafaz dia. Ni macam mana buat ni? Hani sumpah. Siapa betul? Betul. Hisabakuma 'ala Allah. Perhitungan kamu berdua atas Allah. Zaman sahabat, zaman Nabi dulu aku duduk hani sumpah. Kita perhitungan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang benar? Wallahu a'lam. Buatlah. Jadi bila selesai dia, isteri pula kalau dia dapat, dia boleh menyelamatkan dirinya daripada hukuman zina. Kalau suami tadi, dia dapat menyelamatkan dirinya daripada hukuman qazaf dengan dia bersumpah niat. Sebab sebelum itu dia melakukan tuduhan. Isteri pula sekarang dah sabit pada dia pula. Baik itu apa? Zina. Maka dia dapat melepaskan diri daripada had zina dengan dia bersumpah niat. Mudah. Itu apa ucapan dia? Dia boleh okey. Saya nak balas, dia bohong. Okey, mula. Nak dah apa tempat apa? Kena pertuduhan apa? Dia pun akan bersumpah. Apa dia kata? Asyhadu billah, dia ambil daripada ayat tadi lah. Wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada arba' syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Perempuan tersebut dapat melepaskan dirinya daripada hukuman dengan dia bersaksi, naik saksi 4 kali dengan menyebut nama Allah 4 kali ya, bahawasanya dia kata innahu laminal kadhibin, bahawasanya suaminya itu berdusta dalam tuduhan tersebut. 4 kali menulangnya tu. Lepas tu yang kelima, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Yang kelima macam tiga. Yang kelima dia kata apa? Kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika suami aku benar dalam tuduhannya. Okey. Jadi dia apa? Dia tak minta kita usaha lah kan. Kita Arab sebuah asyhadu billah, pada kata anna fulanan minal kadhibina fima ramani bihi minaz zina. Aku bersaksi dengan Allah bahwasanya si fulan ini merupakan orang yang berbohong dalam terhadap tuduhannya kepada diriku bahwasanya aku berzina. Ulang apa kali tu ayat tu? 4 kali. Dia tak kata
Aku bersaksi dengan bahwasanya Allah, bahwasanya aku benar dalam ucapan aku. Oh, mana boleh gitu? Aku bersaksi dengan bahwasanya Allah, dengan mak, semua ini adalah konspirasi. Tak boleh, tak gitu. Tak boleh. Dia mesti menggunakan lafaz yang diajar di dalam Al-Quran. Ini saja komplot untuk mengenalkan aku. Tak boleh gitu. Nah, balas itu. Dia kata apa? Dia ini berbohong kepada apa yang dia lontarkan kepada diriku. Baik. Bila 4 kali itu masuk kali kelima, hakim mengingatlah. Ni masuk kali kelima, cik dia kata, kita tak boleh cakap bohong. Kalau kamu duduk depan baton hakim dan hadirin semua, memang kami tak tahu. Tapi Allah apa? Tahu. Hisabakum ma'ala Allah. Perhitungan kamu sekarang kepada Allah. Ingat, bahana besar-besar daripada apa kamu buat. Jadi kalau kau bohong, besok tak. Macam bagi ancaman-ancaman yang menyebabkan. Tadi 4 kali tadi tak teringat tu, semua-semua ni. Tuan minta maaf. Saya memang dia malah. Tapi kalau hati itu sudah gelap, ataupun dia tak boleh nak kawan, dia sanggup untuk bersumpah. Okey, jadinya lafaz yang kita kata alayya ghadabullahi in kana minas sadiqin. Yang kelima ni kita apa? Ke atasku ghadab, kemurkaan Allah jika si fulan itu benar dalam tuduhannya kepadaku. Boleh kan? Okay. Jadi bila dia kata yang tu selamat dia daripada kena hukuman had zina. Okay, jadi antara syarat-syarat yang penting juga bila ni'an kita boleh sebut tu. Yang pertama, syarat-syarat penting untuk kes ni'an ini. Yang pertamanya, sebelum ni'an itu telah berlaku apa? Qazaf, berlaku tuduhan. Tuduhan dulu ada, baru ada ni'an. Mana suami telah melontarkan tuduhan. Kemudian baru dibawa kepada mahkamah. Teman telah naik mahkamah untuk dibuat apa? Sumpah ni'an. Yang keduanya, li'an suami dulu, kemudian pemulihan daripada pihak isteri. Yang suami dulu, kemudian pemulihan daripada pihak isteri. Jangan balik isteri nak kata dulu. Dia kata aku bersaksi bahawasanya dia ni berbohong. Tak boleh. Dia kena dulu, suami dulu. Yang ketiganya, mesti menggunakan, suami isteri mesti menggunakan teks kalimah-kalimah yang telah apa? Disebutkan di dalam ayat ini. Ada perkataan apa? Tashhadu. Mana apa? Ashhadu lagi kita. Ashhadu billah. Tekan dalam ayat tersebut an tashhadu billah. Maka dia kata ashhadu billah. Dia tak boleh kata dengan lafaz dia. Uqsimu, aku bersumpah. Ahlifu billah. Tak boleh. Dia kena guna perkataan ashhadu billah. Tak boleh guna perkataan apa? Aku bersumpah dengan Allah. Dia kena kata apa? Aku naik saksi dengan Allah. Sebab dengan asyhadu. Okay. Yang keduanya, sud lafaz mesti mengekalkan apa yang dinyatakan dalam nas Quran. Iaitu pihak suami dia kena kata apa? Laknah ke ghadab? Pihak suami kata apa? Laknat. Pihak isteri apa dia? Ghadab. Dia tukar. Suami berkata, dan sesungguhnya apa? Kemurkaan Allah ke atas diriku. Boleh tak? Tak boleh. Tukar. Istilah laknah ialah untuk ucapan suami. Istilah ghadab Allah, kemurkaan Allah itu lafaz yang mesti digunakan oleh isteri. Nak ditukar tak boleh. Sebab ayat Quran ayat itu. Okay. Kemudian di antara empat lafaz tadi mesti ada mualat. Mesti ada apa? Mualat berturut-turut. Dia tak ada putih dah. Putih tu bukannya habis kena sambung lafaz tu dah. Habis yang kali pertama tu dia kata apa? Aku bersaksi dengan Allah bahawasanya aku benar terhadap tuduhanku pada isteriku yang terlibat dengan zina. Aku salah. Hebat tu. Dia kata takut putih.
Tengoklah kadar yang menyebabkan kalau kita punya lama sangat ni, tak molek ni. Tu yang akan kau menjadi habis begitu. Pun tak tahu sama ke? Oh ya. Takut apa kata saya pupih molek. Ya dah. Dia tak perlu sampai tak tu. Jadi kita nampak keadaan, nampak ini macam dah apa? Dia tak jadi je. Mula sembang elok, lepas tu buat sembang boleh hakim nama tu dah apa? Tak dibincangkan lagi dah ubah tajuk. Pokok ni lepas-lepas hak kali pertama kena tel dulu minum tel dulu tak tahan. Betul nak sambung balik kedua tak? Dia kena modal lagi. Dah ada muak. Mana tidak ada apa terpisah yang seolah-olah memberi isyarat bahawasanya apa? Telah berlaku perpisahan di antara kedua ini. Kemudian yang kelima tak apalah, yang kelima tu nasihat daripada hakim itu adakah tidak memutuskan mualat? Itu tidak. Walaupun hakim bersyarah dulu. Kan hakim nak ceramah kepada mereka yang terlibat bagi nasihat. Walaupun agak panjang, tapi itu tidak memutuskan mualat sebab masih ada kaitan dengan bab ini. Jadi itu antara bab perkara yang antara syarat-syarat yang terdapat sewaktu pelaksanaan sumpah yang dan sumpah ini dijalankan oleh hakim, bukan kepada orang ke rumah tu kalau sumpah tak selesai masalah. Tidak sumpah. Kami sumpah kat rumah aja. Boleh tak? Tak jadi, tak ada keputusan. Tak ada keputusan. Dia kena ada orang yang menjadi pemutus keputusan, membuat keputusan. Sebab berlaku perkelahian, tidak ada orang yang menyelesaikan. Maka siapakah yang menyelesaikan? Qadhi. Siapa yang menyelesaikan? Hakim. Maka mesti di hadapan hakim. Kemudian hakim juga antaranya ialah dia mesti menasihati. Antaranya syarat dia mesti menasihati sebelum laki ataupun perempuan melafazkan sumpah yang ke-15. Tapi baru dilafazkan. Okey, baik. Jadi pada malam itu gambaran sebuah sedikit tentang hukum yang kita tahu pada definisi dia, kita tahu apa dia hikmah syariatan dia. Kemudian kita tahu juga tentang bagaimana kaifiat li'an di pihak suami. Kita tahu juga apakah hukum kesan daripada ucapan daripada li'an suami. Kemudian isteri dia li'an balas. Apa dia hukum dia dan apa syarat-syarat semasa pelaksanaan hukum yang itu sebuah tipik gambaran berkaitan dengan kurniaan. Kita ambil lagi mungkin pertama kali kita dengar bab ni kan, dan mungkin dah banyak kali. Jadi mungkin jadi satu ilmu baru. Maksudnya inilah merupakan salah satu daripada istilah-istilah yang terdapat dalam hukum syarak yang saya dah baca ni tadi di balian. Dia waktu dia catat tu, dia lupa lagu tu. Nama apa? Atas tu kan, ganti air tu. Kurnian tu, tentang Allah. Atau pencatat kan, bini boleh baca. Abang ni apa ni? Balian. Li'an. Okey, selepas ni kita akan masuk ayat sebelah. Ini cerita. Cerita dah panjang lebar. Kita akan masuk ke perkembangan tentang hadithul ifki. Tentang hadithul ifki. Apa dia hadithul ifki? Tuduhan palsu yang dilontarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cerita yang cukup panjang, cukup memilukan. Kalau kita kena dengar sayu akhirnya bagaimana bersiap memakan masa juga. Tuduhan yang dibuat oleh segolongan daripada kaum usbatun minkum, iaitu golongan munafik. Jadi itulah. Dan di situ juga bukan sekadar dinyatakan peristiwa tersebut, tapi dinyatakan juga apakah peranan kita sebagai seorang yang beriman. Apa kita dapat berita tersebut, apa peranan dia? Ada kita mau terima budak-budak ataupun kita buat dosa hebat lagi ataupun macam mana? Itu panduan-panduan yang akan disebut dalam ayat-ayat berikutnya berkaitan apabila datang sesuatu berita palsu. Jadi sekadar benar-benar ini insya-Allah kita akan jumpa pada pertemuan akan datang berkaitan dengan hadithul ifki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah syukur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in.